الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأدومان الأكملان على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan pengajian kita, dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita akan tengok muka surat 19 kitab Rumi. Kitab Jawi. Kitab Rumi muka surat berapa? 8. Kitab Rumi muka surat 8. Kitab Jawi muka surat 19. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan wuduk. Itu perkara yang ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku. Untuk makluman tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam wuduk ni dia ada benda yang kena basuh, ada benda yang kena sapu. Ada benda kena basuh, ada benda kena sapu. Yang kena basuh tu maksudnya kena ratakan air. Kalau yang kena sapu itu adalah kita ambil bekas air. Apa bekas ya? Contoh macam ni lah. Ni dalam wuduk nah. Okey, dalam tudung ni ada ayak tuan-tuan. Dalam tudung ni ada ayak. Saya nak cerita tuan-tuan ni dalam tudung ni. Jadi bila mana saya tuang atas tapak tangan air ni, saya tuang atas tapak tangan, dia mengalir macam ni. Dia turun ni, yang ni dinamakan basuh. Ini dinamakan basuh. Bila mana ada ayak yang lalu macam tu, basuh. Ni basah tangan ni, basuh. Ni namanya basuh. Kemudian bila mana ada air tadi, kemudian diratakan ke seluruh tangan ni, maka dia dinamakan basuh. 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 Yang penting air itu ada. Okey, basuh. Selesai. Sapu pula, sapu dia macam ni. Sapu ni kita tuang air atas tangan ni, air ada atas tangan ni, sekali. Ni, kali. Air tak ada lah. Tak ada. Air tak ada. Yang ni kemudian kita letak atas ni dinamakan sapu. Ini namanya sapu. Oh, sapu sebenarnya tak basah kan? Sapu tak basah pun. Yang basah ni basuh. Oh, maksudnya tadi ni tangan kita ni rasa macam fresh, rasa macam apa, lembab. Rasa macam lembab tu, kemudian kita sapukan. Itu maksud sapu. Tapi selalunya kita kepala pun kita basuh, betul tak? Tak ada masalah. Kalau basuh kepala lagi cantik lah. Sebab dia yang ringan sapu, yang berat basuh. Okey. Sebab apa? Perbicaraannya sapu dengan basuh ni kita kena tahu. Okey, kita ambil air, duduk dalam tapak tangan, kemudian kita ratakan ke seluruh tangan kita. Ustaz, tak nampak air dah. Ada sebenarnya dia diresap oleh siapa? Oleh kulit-kulit, dan habis diresap. Kemudian kita akan rasa lembab, kita akan rasa segar. Paling afdal kena buat 3 kali. Tadi kita dah buat sikit dah. Okey, jadi tuan-tuan ni ayak dalam tudung ni boleh digunakan untuk basuh muka. Kemudian satu tudung juga boleh digunakan untuk basuh tangan. Jangan guna banyak. Kita guna satu timba basuh muka, satu timba basuh tangan. Okey. Jadi saya masukkan ayak dalam tudung.
Tudung ni besar mana je tuan-tuan? Sikit je. Okey. Ayak ni tuan-tuan masukkan dalam tapak tangan. Kemudian ratakan basah. Bila dah basah ni kita ini dinamakan basuh. Rata bagi semua kena, itu namanya basuh. Selesai. Rasa lembab tu. Okey, bila mana dah rasa lembab tu, kemudian yang lembab tu kita gunakan sapu. Contoh, kita rasa lembab tu, yang itulah yang kita katakan sapu. Kita gunakan untuk sapu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita nak basuh semua, boleh. Tak boleh. Nak basuh semua, boleh. Sapu hanya satu saja, itu pada kepala. Dan kaki ketika mana kita pakai khuf. Pakai khuf boleh sapu. Sapu. Maksudnya, tangan yang lembab itulah yang disapu di atas khuf. Dan di bawahnya. Di bawahnya sunat. Atas dan bawah itu, atas itu wajib, bawah tu sunat. Kalau khuf lah. Okay. Jadi tuan-tuan, bila mana tuan-tuan gunakan air yang satu tudung ni, mungkin boleh buat 3 kali basuhan. Oi, sikitnya. Ya, sikitnya. Sebab tu Nabi kata, jangan membazir air walaupun dalam sungai yang mengalir. Akal kita fikir, sungai mengalir, tak nampak langsung bazir. Tak? Sungai tu mengalir 24 jam ke ataupun dia ada time dah? Pukul 8.05 je dia mengalir. Kalau sungai mengalir 8.05 je, nak dekat pukul 5, jujur nak. Sebab apa? Sungai nak berhenti lah. Tak nak. Sungai 24 jam. Tapi Nabi kata, jangan membazir air, la tusriful wudu. Jangan israf. Israf ni maksudnya memperbanyakkan guna air. Walau kunta fi nahrin jarin, kalau kamu berada pada sungai yang mengalir sekalipun. Sebab Nabi larang. Sebenarnya kita ni, yang penting kita ni tuan, ambil wuduk ni bagi meratakan air ke seluruh anggota ni, termasuk ruang-ruang rumah ni. Yang tu lagi sedap berbanding kita ayak duduk jalan tapi tak ada rasa apa. Kalau tak percaya tuan-tuan, bagi ayak mineral seorang satu, buh dalam tudung, cuba try tengok. Buh sapu di tangan, sapu di muka, rupa-rupanya air lagi sikit, lagi sedap ambil anggota wuduk. Sebab tu Nabi hanya menggunakan kendi. Kendi Nabi itu yang ni berapa? 230 ml. Kendi Nabi itu hanya 500 ml, tak sampai. Dia kata dalam 400 lebih yang digunakan untuk berwuduk, berkumur, istinsyak, masukkan air hudung, kemudian digunakan untuk berwuduk dan digunakan untuk basuh semua anggotanya yang lain. Mud wahid, auqiyah wahidah. Auqiyah ni satu cupak. Kalau mandi wajib hanya 4 ataupun 5 sahaja. 4 ataupun 5 saja, ya, cupak untuk mandi wajib. Basuh istinja semua sekali, kemudian mandi wajib 4 hingga 5 cupak sahaja. Kita mana boleh? Bolehkah kita mandi wajib 5 cupak? Tak boleh. Wuduk kita boleh ambil wuduk 1 cupak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita tak pernah cuba. Kita memang tak biasa dengan air yang banyak, itu je. Cuba kalau kita air tak ada. Cuba kita hidup di kawasan padang pasir. Memang air pun kurang. Pada masa tu tuan-tuan, air amat berharga. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam berwuduk kalau kita praktis, make perfect. Praktis itu menjadikan sesuatu itu lebih sempurna. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Membasuh 2 tangan serta siku, 2 siku. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu
sama ada jarang atau lebat, daging yang tumbuh, jari yang lebih, jika ada, dan kuku, semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Dua tangan serta siku tu, apa yang ada pada tangan, sama ada bulu ke, jarang ataupun lebat, daging yang tumbuh, jari yang lebih dan sebagainya, semua tu wajib dibasuh. Luar dan dalam tu apa maksud luar dalam? Kuku bahagian luar dan bahagian dalam kalau panjang. Kalau kuku tu panjang, dia ada bahagian luar yang lincin ni, dia ada bahagian dalam. Jadi kalau kuku yang panjang, wajib basuh luar dalam. Apa lagi yang luar dalam pada anggota tangan? Mana ada kuku je. Jari lebih, segala celah-celah yang ada pada jari. Kalau tak yakin, kena gosok. Kalau yakin, tak perlu gosok. Kalau kita ni, contohnya kita ambil wudu, kita memang yakin jari akan, air akan kena di celah-celah ni. Maka pada saat itu tuan-tuan, kalau kita yakin jari air kena pada celah-celah ni, maka tak ada masalah. Tapi kalau tak yakin, wajib kena gosok. Wajib kena gosok. Okey ya? Faham tak? Okey. Baik. Ada call tu, tolong jawab call saya. Jawab call semua sekali siapa yang call. Saya tengok sini depa tak jawab sana. Hari ni kita ada buat agihan sayur percuma dekat SB Jaya tu. Satu plastik seorang pergi ambil satu plastik tu nak bercili merah, ada terung, timun semua. Tapi tuan-tuan bagat-bagat pergilah. Jadi saya bagi link tu, saya bagi tempat nak pergi. Kita buat agihan sayur percuma. InsyaAllah akan YDP turun kot, YDP kawasan Dr. Zaharuddin. Dr. Zaharuddin turun, mungkin YB akan lalu turun sat. Jadi saya pun sebenarnya ada program begini. Ada program tapi dah janji awal dah kena main sini dulu. Tak ibu nak pergi sana. Tapi tak apalah, okeylah. Baik. Semuanya wajib dibasuh, kuku, rambut, bulu yang ada di atas tangan, semuanya wajib dibasuh. Tadi kelannya boleh ya. Jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegah sampai air pada kulit seperti getah. Tak apa Pak Long. Pak Ngah duk, tak apa. Pak Ngah kalau orang call saya jawab, tak apa, tak ada masalah. Kalau telefon Pak Ngah orang call saya jawab. Telefon saya kena ada orang lain jawab. Baik. Jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegah sampai air pada kulit seperti getah atau cat atau sebagainya, wajib dihilangkan lebih dahulu. Dan wajib membuang benda-benda yang ada di celah-celah kuku. Apa-apa benda yang menghalang daripada kena kulit, wajib dibuang dulu. Sama ada getah, cat, yang boleh dibuang. Kalau benda tak boleh dibuang, tak payah nak buat. Contohnya apa benda yang dibuat pun tak boleh nak hilang, yang menegah daripada terkena kulit. Ni apa ni. Cat kekal. Dawat kekal ni, dawat kekal apa? Dia kekal tang kuku ni. Tapi kalau boleh saya pun tak dan nak urus kuku sendiri pun tak dan urus. Ambil masa kikir, pakai pisau hilang. Dek, ada tanda hari tak? Ada tanda hari. Berapa hari lekat? Tapi kalau dekat kulit pun duk lekat lagi, itu tandanya kulit tu mati. Tapi kulit ni kalau tak silap saya 3 hari hilang lah. 3 hari. Tapi kalau kat kuku, sebab kuku ni dia sebahagian daripada yang mati, sebab tu dia lekat. Dia kena tunggu berjalan, kuku berjalan baru habis.
Ni kuku. Tapi kuku boleh kikir. Saya tak ada nak kikir, duduk saja, saya kikir pun boleh. Tak masalah, kikir sikit boleh. Okey. Bila mana dekat kulit ni, dekat kulit ni dia akan hilang dalam masa lebih kurang, kalau tak silap saya, lebih kurang dalam 3 hari ataupun 3 hari lebih hilang dah. Ataupun tiap-tiap hari duk gosok pun dia hilang, tak ada masalah. Tapi kalau duk ada lagi, kekal lagi sampai lah, itu tandanya dia tak basuh tu. Tak basuh, tak mandi, tak buat kerja apa tu, duduk saja tu. Okey. Cat ni, dakwat ni macam mana? Dakwat ni kalau boleh dihilangkan, sila hilangkan. Itu kecuali jangan sampai tercedera, jangan sampai rosak kulit dan sebagainya. Macam tu juga tattoo. Tattoo ni sebenarnya dia duduk di bawah satu lapisan kulit. Kulit kita ni ada 3 lapis. Kulit, isi ada lagi. Ni kulit ni, lapisan yang pertama tu, dermis tu, dia letakkan tattoo ni, dia letakkan di bawah dermis sahaja, kulit layer yang pertama. Jadi dia letakkan di bawah dermis. Dia ada epidermis, dermis, apa satu lagi dermis, apa tu lagi? Epidermis, dermis, satu lagi lupa. Jadi 3 lapisan tu, maksudnya kulit tu diletak pada yang pertama. Bila mana kulit yang pertama tu diletakkan tattoo tu, maka kalau nak buang tattoo tu, kena habiskan kulit layer yang pertama. Jadi benda tu mendatangkan mudarat. Okey, tak ada masalah, dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia menghalang air daripada meresap masuk ke dalam tubuh. Macam saya pernah cerita dulu. Saya pernah cerita ke tak? Kan saya cerita tempat lain. Sebenarnya anggota wuduk yang basuh, yang kita basuh ni, muka, tangan, kaki dan kepala ni, dia sebenarnya di situ tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, telinga, dia hujung-hujung saraf yang menyambung ke dalam organ dalam. Dia sambung ke hati, sambung ke paru-paru, sambung ke jantung, sambung ke buah pinggang, sambung ke ginjal, sambung ke hempedu. Semua tu dia sambung ke perut. Semuanya berdasarkan titik-titik yang ada pada muka. Sebab tu kalau orang yang pergi refleksologi, urut tapak kaki, dia akan urut sampai mana? Sampai buku lali ya tuan-tuan. Atas buku lali tu kadang-kadang dipicit macam tu je. Tapi kalau takat buku lali tu, yang tu ke bawah, itu adalah semua hujung-hujung saraf yang menghubungkan sampai ke otak, sampai ke mata, sampai ke telinga, sampai ke mana. Begitu juga di muka. Di muka pun ada titiknya, tapi orang tak urut lah di muka. Kita bolehlah nak urut-urut muka kita, kan? Kalau kita sakit perut, nak urut tak mana? Pipi ke? Tak. Kalau sakit hati, nak urut kat mana? Contoh lah kan. Kalau wuduk, selalunya wuduk ni, kita ambil basuh-basuh tangan, tengok-tengok terkentut. Sebab apa basuh tangan terkentut? Selalunya basuh tangan terkentut. Sebab apa? Ni kawasan perut. Jadi sebab tu kadang-kadang basuh-basuh tangan, gosok-gosok kuat sikit, Allah mak kentut lah pula. Sebab apa? Sebab bila mana dia menggosok kawasan ni, kawasan yang melibat dengan perut, maka dia akan jadi keluar angin. Itulah ceritanya. Jarang orang basuh kaki pun kentut. Tapi kalau basuh kaki pun kentut, dia lambat sikit lah angin tu tahan. Selalunya basuh tangan mesti kentut. Selalunya lah. Sebab apa? Sebab ini adalah kawasan yang melibatkan dengan perut. Sebab tu hujung-hujung jari, hujung-hujung tangan ni, tangan kita ni sampai ke siku ni adalah saraf yang menghubungkan kepada anggota yang batin. Muka, tangan. Begitu juga telinga. Tapi telinga tak banyak lah. Cuba tanya orang. Sebab itulah apabila kita tak ada air, kita bertayamum hanya muka dan tangan saja. Sebab apa tak perlu kaki? Kaki tu keseluruhan ada. Tapi di muka dan tangan ini mewakili seluruh anggota seperti mana kaki. Sebab tu kaki dia boleh sapu sahaja, dia tak perlu basuh kalau pakai khuf. Kalau pakai khuf dia hanya sapu. Tapi pastikan muka dengan tangan wajib kena basuh. Yang tu dia punya. Sebenarnya syariat kita ni kita tak kaji tau tuan-tuan. Kalau kita kaji betul-betul syariat kita, nescaya kita akan rasa apa? Hebatnya agama kita dan pencipta yang mencipta kita dan turunkan agama ni.
Kita akan rasa hebatnya agama ni. Sebab apa? Yang datang agama ni daripada Allah. Sama juga zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Isa, zaman Nabi-Nabi lain, semuanya turun daripada Allah. Tapi pelaksanaan pada zaman tu macam ni, pelaksanaan zaman tu macam ni, tapi pelaksanaan zaman kita macam ni. Sebenarnya siapakah yang paling layak dinobatkan sebagai Al-Khabir, Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaji tentang tu pun kita akan nampak dah, aku nak sembah siapa lagi? Tak ada, tak bukan, aku hanya sembah Allah je. Aku tak sembah sekali. Kita akan nampak Allah je yang kita nak sembah. Ada kita nak nampak orang lain? Tak akan nampak dah orang lain untuk kita sembah. Itulah caranya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita kaji betul-betul agama, kita tak akan cari agama lain, kita akan kenal Allah. Tapi kalau orang agama lain, macam mana dia nak kaji? Selalunya orang-orang yang sampai ke tahap al-ulama. Ulama ni dah disebutkan sebagai pakar. Contohnya pakar bedah. Jumpa kaji punya kaji, lah kali jumpa dah, tak ada benda lain kecuali Allah. Convert. Pakar ekonomi, cari-cari punya kaji, tak ada benda lain kecuali kembali pada Allah. Dia akan kembali pada Allah. Pakar astronomi, kaji, dah sekali kembali pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya orang yang paling takut dengan Allah Ta'ala adalah orang yang pakar dalam satu bidang. Sebab tu kalau dia pakar je, dia mesti akan macam mana pun dia mesti kembali pada Allah. Sebab tu tuan-tuan ni nak dijadikan pakar. Ustaz nak jadi kami pakar apa? Pakar basuh tangan pun okey lah. Hari ni kita pakar basuh tangan anggota wuduk pun jadilah. Satu je kepakaran kita. Nak basuh tu macam mana pun okey. Pakar nak ambil wuduk, jadi cukup. Tu pun kita boleh takut pada Allah lah. Itulah nak cerita kata. Bila mana orang kata pakar hebat sangat. Dah kita hak pakar-pakar tu pun kadang-kadang ramai je yang non-Muslim. Kita pergi hospital, pakar onkologi, pakar pediatrik, pakar, ada je yang non-Muslim. Tapi yang betul-betul pakar betul, dah sekali dia akan convert pada Islam. Pakar jantung, ada doktor di India tu, dia kaji seorang perempuan hamil, dan bila mana nak dilahirkan anak, dia terpaksa kena buat operation. Bila buat operation, tengah-tengah buat operation tu, oksigen mak dia tu drop. Bila oksigen drop, mati tuan-tuan. Anak tadi ni nak diselamatkan, buat keluar daripada perut ni, tapi tali pusat masih lagi berhubung dengan mak. Anak tu boleh hidup lagi. Anak tu hidup dengan tali pusat yang bersambung dengan mak tadi. Dia kata ini satu benda miracle. Jantung mak dah berhenti, tapi anak tu masih hidup kerana hubungan dia dengan tali pusat. Kerana ikutnya bila jantung mak mati, anak yang duduk dalam rahim tu confirm mati. Jadi cerita dia macam tu lah. Tapi sebab ada tali pusat ni, dia rasa miracle, satu benda yang miracle. Dan jantung dia dah stop, full stop, tapi anak masih hidup. Dah ini masuk Islam. Masuk Islam tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ini bukan kerja buat manusia, tapi ini kerja buat Allah Ta'ala. Itu cerita dia. Itu yang selalunya pakar-pakar dalam bidang perubatan lah. Sebab dia, perubatan ni satu benda yang dia buat kajian. Dan sekali dijumpa dalam sains, jawapannya adalah Allah. Itu pakar perubatan. Tapi pakar lain tak jadi macam tu. Sebab apa? Tak mau fikir. Kita ni kalau kita ambil bab wuduk saja pun, kalau kita betul-betul fikir, insya-Allah kita akan jadi pakar, kita akan kenal Allah Ta'ala. Itulah saya kata, seluruh anggota wuduk ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seluruh anggota wuduk ini dia ada connection, hubungan dengan anggota dalam. Sebab tu tayamum hanya dua. Sebab apa dua? Muka dan tangan. Sebab apa tak perlu kaki tayamum? Sedangkan lagi senang menyapu kaki. Tapi tak, Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala kata cukup cakap muka dan tangan sebagai ganti untuk nak bagi anggota dalam kita ni jadi bersih dan elok.
Kalau orang pakai khuf, tak perlu pula basuh kaki, hanya sapu di atas khuf saja, tak perlu basuh lagi. Itu menandakan muka dan tangan ini, dua ni dah cukup untuk nak membersihkan anggota dalaman. Tapi sebab apa orang buat urut tapak kaki? Sebab urut tapak kaki itu dia keseluruhan anggota, dia mewakili keseluruhan. Tapi kalau saya nak buat urut tapak tangan, urut tangan mungkin tak cukup, dia punya nak support seluruh, dia kena urut muka dan tangan, tak apa. Tapi kalau urut kaki, menyeluruh. Itulah Allah Ta'ala buat kita. Selama mana dah kita hidup dengan diri kita ni, kita tak kenal pun. Kita dah tahu. Itu dahsyat kita ni. Baik. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya yang tahu ni daripada ilmu ni saya ambil pada orang buta. Orang buta duduk tapak kaki. Orang buta duduk tapak kaki itulah bagi tahu saya. Ustaz tahu tak sebab apa kita duduk tapak kaki? Saya tak tahu, tapi yang penting saya sakit kaki saya suruh. Sebenarnya urut tapak kaki itu nak bagi menjalankan segala anggota-anggota yang ada pada tubuh badan. Itu je yang ada dalam. Itu dia pun bagi tahu lah. Di muka pun ada titik-titik hujung-hujung saraf yang sampai kepada anggota badan, tapi di tangan pun ada. Sebab tu wuduk kena basuh muka, tangan dan sapu sedikit kepala. Sebab kepala pun dia ada bahagian sikit. Tapi yang paling perfect sempurna kaki. Sebab tu orang buat urutan tapak kaki. Itulah dia cerita saya. Dia cerita takat tu je. Tapi saya cerita kat tuan-tuan ni 2 jam dan berbayar. Sajalah selingan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebab tu bahagian tangan dan muka ni wajib diratakan air serata-ratanya. Kalau ada benda yang menghalang, kena buang. Kecuali jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Apatah lagi pada orang yang tak dapat mengelak daripadanya, seperti tukang cat atau pekerja-pekerja di bengkel, membaikkan kereta atau sebagainya. Ini disebut dalam kitab Bajuri, muka surat Bajuri muka surat 53. Dalam kitab Al-Bajuri mengatakan bahawasanya kalaulah benda-benda tu kecil pun kena buang, apatah lagi kalau orang yang kerja cat kecuali kecil sedikit ataupun kecil yang boleh dimaafkan. Tapi kalaulah banyak benda tu boleh memudaratkan ataupun boleh menghabiskan waktu dan sebagainya, maka boleh juga dimaafkan. Begitu juga ni yang ada pada kuku kita yang mengundi lah, yang tak mengundi tak ada. Jadi yang ni pun dimasukkan dalam kategori perkara yang boleh dimaafkan. Tukang cat, kerja bengkel, semua tu melibatkan dengan terhalang kena ayak. Ini dalam kitab Bajuri. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perbahasan terkini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dululah kita dengar orang perempuan kalau bersihkan ikan kena sisik ikan pada kulit. Tiba-tiba habis dah semayang, nampak ada sisik ikan pada kulit, kena semayang balik. Tidak. Sebab apa sisik ikan tak boleh, cat boleh? Yang tak boleh nak hilang sebab apa? Cerita dia sisik ikan mudah dihilangkan. Sisik ikan mudah dihilangkan. Kalau tuan-tuan nak senang, sebelum bersih ikan ambil wuduk. Sebelum nak cat rumah ambil wuduk. Sebelum nak buat apa-apa ambil wuduk dulu, sebab biar dah dibasuh dengan wuduk. Kemudian kita pun buat kerja tu. Buat kerja bersih ikan. Bersih ikan habis siap semua sekali, kita pun ambil wuduk pula kali yang kedua.
Kalaulah lekat lagi sisik di situ, bermakna kita boleh anggap kata aku ambil wuduk sebelum ni memang tak ada apa, sebab tu nak semayang dengan sisik ikan pun boleh. Macam tu lah. Kalau terbatal tak boleh kata apalah. Tapi cerita dia kalau tak terbatal lah, tak terbatal wuduk tu tak ada masalah. Macam orang tukang cat, ambil wuduk dulu sebelum nak cat, lepas tu cat lah. Habis cat apa semua, letih dah semayang, nak semayang ambil wuduk pula, tak ada masalah ambil wuduk pula. Tapi bila mana tengok habis semayang, tengok oh ada cat lah kat tangan, oh tadi dah ambil dah wuduk sebelum pada tu, anggap yang tu. Jadi sah lah, tak ada masalah. Kita ni payah tuan. Orang kerja bengkel paling payah nak semayang. Orang kerja bengkel paling payah nak semayang. Orang kerja bawah-bawahan ni paling payah nak semayang. Sedangkan geng-geng doktor pakar yang masuk bilik pembedahan 5-6 jam tu, dia berfikir macam mana aku nak semayang. Itu saya heran. Doktor pakar masuk bilik buat pembedahan 5-6 jam, habis waktu, tapi dia berfikir macam mana aku nak semayang. Kita buat kerja bengkel ni, kita fikir macam mana aku tak mahu semayang. Pelik tuan. Sedangkan kerja bengkel ni lagi senang. Hampak sejadah tepi bengkel tu semayang. Dia kata Ustaz kotor. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar semayang tepi jalan, jom kita pergi Mesir. Saya paling syok sekali bila pergi Mesir. Waktu semayang tuan-tuan, waktu azan ni, azan 10 minit lepas pada azan tu, tuan-tuan, mereka pakai hampak tikar tepi atas divider jalan tu. Hak jadi tok imam tu bengkel. Okey bengkel tu ke, hak yang mana-mana mak rempit lalu situ semua jadi imam. Itu jadi paling syok sekali di Mesir. Paling syok sekali semayang tepi-tepi jalan, letak koridor tu jalan semayang. Kami di Universiti Azhar tuan-tuan, Universiti Azhar ni dia ada Masjid Azhar. Masjid Azhar di luar universiti, pagar luar, universiti dalam. Kami semayang ni di atas koridor orang duk berjalan je. Masuk waktu Zuhur ke Asar ke, mereka semayang on time. Semayang on time. Lagi bila habis 10 minit lepas pada azan tu, hampak jalan semayang tengah-tengah jalan tu. Semayang sat je pun 5 minit je pun, bukan lama mana. Semayang sat betul selesai. So boleh ambil macam tu. Nak pergi masjid, jalan pergi Johor, pergi keluar, tak mau semayang kat dalam tu. Jadi sebab kita tak besok buat macam tu. Kita tak, sayang. Kalau tuan-tuan nak semayang, nak tengok semayang tepi jalan, semayanglah situ. Pergi Mesir tengok. Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut. Sebab tu benda ada menghalang yang boleh cabut, wajib cabut. Tapi benda yang menghalang tu, kalau nak hilangkan dia tu ambil masa, ataupun nak hilangkan dia tu sampai merosakkan anggota. Jadi yang tu tak perlu kan? Kalau ambil masa, contohnya macam dawat kekal, ambil masa nak hilangkan dia. Jadi biar dia akan hilang pada ikut waktu dia. Macam inai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa benda tu dianggap tidak menghalang daripada terkena air? Sebab apa dia anggap inai, dakwat yang kena ni? Sebab apa dia anggap benda tu tidak dianggap sebagai benda yang menghalang daripada kena air? Kerana lama kelamaan dia akan tertanggal. Bila mana tertanggal itu petanda boleh kena air. Air akan masuk dalam, dia akan tanggal. Itu sifat air. Kalau orang ada sifat ayak ni tuan-tuan, dia adalah orang yang paling cool sekali. Hari ni dia nak buat macam ni tak ada, so dia buat pula. Ayak ni tuan-tuan, tengok je lembut, tapi dia punya kekuatan dia boleh meruntuhkan bangunan. Kekuatan ayak tu boleh memecahkan sesuatu keadaan. Tekanan dia cukup kuat, walaupun tengok je dia hanya lembut sahaja. Besi yang keras pun boleh kalah dengan air. Batu yang keras pun boleh kalah dengan air. Sebab tu tuan-tuan, kalau dia katakan dakwat ni kekal, nescaya kita celup-celup tu sampai hari ni tak hilang. Tapi bila mana dia hilang tu sebab kena air, hari ni kena sikit, hilang sikit. Hari ni kena sikit, hilang sikit, kena sikit. Itu tandanya dia meresap. Macam juga inai. Inai kita buh inai macam mana pun dia tetap hilang. Kecuali ada benda yang memang betul-betul menghalang daripada air. Contohnya apa dia?
benda yang ditempatkan apa macam pewarna kuku tu. Pewarna kuku tu kalau tak gunakan varnish, tak gunakan apa varnish orang kata, peluntur tu orang kata apa, bukan cukup apa, thinner apa semua dan sebagainya tu, maka yang tu dia takkan boleh hilang. Jadi itulah benda yang memang menghalang daripada air. Kalau duduk kena air tiap-tiap hari dia hilang, itu menandakan kata benda tu dia meresap air masuk, dia akan tendang pula. Masuk air tendang pula. Itulah ceritanya. Demikian juga jika ada duri yang terlebih yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Dan kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, memadalah dibasuh atasnya. Duri dah cabut, boleh cabut. Tapi kalau tak cabut dah terbenam dalam, cukup di atas permukaan. Dulu ni tuan-tuan, saya pun lupa lah. Dulu ni kami duk main belon. Saya main belon dengan abang saya. Abang saya tu pegang pensel. Dia pegang pensel nak cucuk belon. Saya nak pergi tahan belon. Dia nak cucuk pensel. Tiba-tiba pensel tu masuk dalam tangan, tapak tangan. Pensel tu masuk dalam tu, dia tarik-tarik, hilang dia punya mata. Dulu ni memang ada kesan pensel kena cucuk dalam ni, tapi tak luka lah. Desat je, lepas tu biar duduk dalam tu kan. Saya ni bukan Iron Man, tapi pencil man lah. Tapi tak tahu, saya pun lupa dah. Sebab lari tak nampak dah, benda tu dia hilang Dulu ni adalah kesan, memang ada kesan mata pensel dalam tapak tangan. Masa tu baru dalam umur 7-8 tahun macam tu lah. Jadi tapi benda tu lah dah tengok tak ada lah. Mungkin dah dia terhakis macam tu. Kalau boleh cabut, tak boleh cabut, biarkan je lah. Kuping kudis, kuping bisul dan kuping jerawat tidak wajib dikopek sekalipun senang mengopek. Kuping ni dia akan luruh sendiri. Kalau kita rasa geram nak kopek sendiri, silakan. Tapi dia akan keluarkan darah. Bila mana keluarkan darah, wajib basuh. Jadi nak ambil wuduk, basuh sekali ke atas kuping tu, tak ada masalah. Eloknya biar dia tanggal sendiri. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegar sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk yang lain seperti muka dan kaki. Wajib buang semua sekali benda yang menghalang daripada anggota wuduk ni, tak kira lah sama ada di muka ataupun di kaki, tangan dan sebagainya, semua wajib lekar. Dan keempatnya, kita baca sampai habis boleh kot. Ni bulan depan kita baca sunat wuduk pula. Keempat, okey, ada soalan tak? Basuh tangan, ada soalan? Okey. Nak tahu mana kuku itu anggota zahir dan batin. Kalau tuan-tuan kerat kuku, dia ada bahagian lining yang ada daripada jari tuan-tuan tu. Line yang ada tu, apa yang lepas pada line tu zahir. Apa yang sebelum line tu batin. Kadang-kadang kita kepit kuku tu, kita terlajak masuk ke dalam kan. Yang tu sebenarnya kita dah ketik bahagian yang batin. Okay. Kuku tu dia ada line dia tu, borderline dia tu. Jadi jangan sampai terlebih. Itu bahagian kuku. Okey, keempat, menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada di dalam kawasan kepala. Kalau tak ada rambut, kulit lah. Kalau ada kulit, sekadar rambut. Maksudnya apa dah? Sikit saja. Sebab apa sikit? Ni ceritanya tuan-tuan. Cerita dia macam ni lah. Muka, pada pertemuan yang lepas kita cerita bab muka tuan.
Muka kita ni yang kita tengok daripada depan, tengok tanpa pakai, kalau tak pakai kopiah atau kita pakai kopiah ni tak nampak rambut. Kita sebenarnya kita nampak sekali dengan rambut-rambut, tapi rambut tu dah menutupi sebahagian kepala. Muka ni adalah wajib, anggota yang wajib dibasuh muka. Sebab muka kita nampak depan. Apa yang kita nampak itu wajib dibasuh. Telinga ni dah dianggap sebahagian lain daripada kepala. Tapi ia sunat dibasuh. Sunat dibasuh telinga. Kenapa? Kerana dia ni dianggap border. Jadi border ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang wajib dibasuh anak telinga saja yang wajib dibasuh atas border. Telinga tak wajib, telinga dah jadi sunat. Sebenarnya kepala ni pun, tempat tumbuh rambut ni pun, kalau nak ikutkannya, dia adalah benda yang telah dibasuh apabila kita basuh muka. Betul tak? Kita basuh muka, pastilah akan terbasuh bahagian tempat awal ni, dan mesti betul-betul kita kata lebih lah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana disuruh sapu sahaja, sapu bukan basuh, sapu. Bila mana sapu itu ada tujuan-tujuan yang lain. Okey. Yang pertama, bagi menurut mazhab Syafi'i, sapu tu hanya sebahagian kulit, dan sapu itu boleh juga paling kurang 3 helai rambut. 3 helai rambut. Sebab apa? Kerana Imam Syafi'i melihat bahawasanya itu hanya borderline atas muka dan nak menunjukkan kita lebih sikit. Sebab tu kena sapu. Berbeza dengan Imam Malik. Imam Malik kena sapu keseluruhan kepala. Sapu keseluruhan kepala. Jadi apa dia maksudnya? Maksudnya arahan itu bukan bahagian border, tapi arahan itu bila mana disebut wamsahu biru'usikum, maksudnya semua sekali kepala, termasuk sekali atas belakang, masuk sekali, semua sekali. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu berdasarkan kefahaman masing-masing. Jadi kalau tuan-tuan nak buat mazhab, tuan-tuan nak pakai yang mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat mazhab, tuan-tuan nak pakai mana? Nak sapu sikit kan, nak bersapu semua? Ayat Quran ada? Ada. Iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Al-Ka'bain. Okey, kalau tuan-tuan nak buat mazhab sendirilah, agak-agak tuan-tuan nak bersapu sikit kepala ke bahagian semua sekali. Yang tu lah kita duk fikir, kata aku nak ambil yang mana? Basuh separuh boleh, separuh. Bahagian atas saja. Okey, jadi kita pun buat mazhab kita. Okey, mazhab aku kalau nak kepala kena sapu bahagian atas. Bahagian belakang tak perlu. Beza tak dengan Syafi'i? Beza dengan Maliki? Beza sikit lah. Kita buat mazhab baru. Contoh. Kita nak buat mazhab baru. Boleh. Kalau masalah. Kalau tuan-tuan betul-betul pakar dalam bidang ni. Kita ni tak tahu sebab apa kena basuh sikit, sebab apa kena basuh semua. Jadi kita pun, aku ikut Imam Syafi'i dah senang. Aku ikut Imam Malik dah senang. Mereka dah fikir dah, mereka dah cari dah hujah dah sebab apa kena basuh sikit. Apa hujahnya? Apa hujah Imam Syafi'i kata basuh sikit? Apa hujah Imam Malik kena sapu semua? Hujahnya hujah yang sama je tuan-tuan. Hujah yang sama tapi cara faham berbeza. Imam Syafi'i kata wamsahu bi ru'usikum, sebab ba itu menunjukkan kata sebahagian. Sikitnya. Jadi tak perlu semua. Imam Malik pula kata wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu tu bila mana sapu, bi ru'usikum sebut pula kepala, itu menunjukkan kata keseluruhan. Ru'us itu start daripada sini sampai sini. Jadi seolah-olah kita ambil uduk ni, semua kali kita basuh. Depan pun basuh, atas basuh,
belakang pun basuh, tepi semua basuh. Itu maksud Imam Malik sebab dia ambil sekepala. Dia nak? Sebab dia ambil sekepala. Dia tak ambil sebahagian. Kalau Imam Syafi'i, muka asing, sebahagian sikit je kepala sebab dia ada had, dia ada sepadan. Tu je kata Imam Syafi'i. Sebab dia ambil bahagian muka. Hak Imam Malik dia ambil semua. Bila sebut kepala tahu mana? Sebab itulah tuan-tuan, kepala ni sepatutnya kena ikut Imam Malik, hang kena basuh daripada ayak ni semua kena basah. Kena ikutnya, tapi bahagian kepala hanya sapu. Itu cerita dia. Nampak tak? Jadi kita nak ambil bahagian mana? Kalau aku pun nak ambil lah. Aku nak ambil muka semua, lepas tu kepala separuh. Itu nak kira macam mana? Separuh kepala kena sapu. Hak Imam Syafi'i kata sikit. Hak ni kata separuh semua sekali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mazhab kita akan jadi pelik sikit. Hang kepala tak cukup. Tadi Imam Syafi'i sebab apa dia kata sikit kepala? Sebab dia kepala ni masuk bahagian muka. Imam Syafi'i dia meletakkan muka, tapi Imam Malik dia meletakkan kepala. Kita takkan nak buat separuh. Bermakna kita tak cukup. Sebab tu tuan-tuan, lebih baik aku ikut je lah. Kan senang macam tu. Mengaku je lah kalah. Aduh, ni kau nak buat mazhab sendiri juga. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tuan-tuan perasan tak dalam ayat tu Allah Taala sebut had. Tahu had? Muka dia cerita had tak? Farsilu wujuhakum. Muka dia tak cerita had. Kepala dia tak cerita had. Tapi yang dia cerita had tangan dan juga kaki. Tangan sampai mana? Dia bagi tahu had dia sampai mana? Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kaki sampai had arjulakum ilal ka'bain, sampai buku lali. Sebab apa kepala tak sebut had? Sebab apa muka tak sebut? Di situlah jadi khilaf di kalangan Syafi'i dan juga Maliki. Rupanya macam tu noh. Ya. Sebab Maliki dia mementingkan kepala, Syafi'i mementingkan wajah. Itu je. Wajah, okey, jadi dia ambil had wajah. Tapi bila mana Maliki kata kepala, aku ambil keseluruhan kepala. Itulah maksudnya. Sebab tak ada had. Bila tak ada had, benda tu dia open. Bila mana open benda tu, itulah Allah Ta'ala nak bagi tahu, kata luasnya ilmu aku. Luasnya ilmu. Tentang Nabi wuduk selama ni tuan-tuan tak perbicaraan ni. Tu cerita. Aku lama mana dah ambil wuduk. 70 tahun dah ambil wuduk. Tak tahu pun perbicaraan dia sampai macam tu. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan memang pakar dalam satu-satu bidang, tuan-tuan boleh buat mazhab sendiri. Saya tak ni pun silakan. Tapi kita ni baru baca hadis 40 nak buat mazhab. Baru baca hadis 40 kan. Ingat hak mengampai pun innamal a'malu binniyat. Itu je hak dia semua tak ingat. Tu pun nak buat mazhab sendiri. Aku pun pening juga. Okey Sebab tu Imam Malik sunatnya apa dia? Tengkuk, leher. Sebab dia menitik beratkan satu kepala. Tidak mesti sapu itu dengan tangan, malahan boleh disapu dengan kayu. Yang ni lagi syok. Tak semesti sapu dengan tangan. Kita ambil kayu, pensel, celup layak. Lepas tu kita pun sapu atas kepala. Boleh. Pakai pensel. Boleh. Tak semesti dengan tangan. Ini mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Ada tertinggal kau baca? Ada lah tertinggal. Keempatnya pun sebahagian kulit kepala atau rambut kepala kau sang kepala. Sekalipun selai rambut atau setengahnya.
tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Rambut sanggul tak boleh, kena cari pangkal dia. Kalau sanggul nanti kita sanggul duduk atas kepala, memang duduk atas kepala, tapi bila mana terbuka dia keluar daripada had kepala. Bila mana terkeluar pada had kepala, dia anggap sebagai di luar kepala. Jadi nak sapu kepala ni, sapu di atas kawasan yang tidak, dia kata apa, yang tidak berada, kalau dilepaskan dia akan jatuh di luar kepala. Boleh Tapi kalau Imam Malik, dia kena buka sanggul. Imam Malik kena buka sanggul. Sapu kepala. Mana-mana yang ada di bahagian kepala kena buka sanggul. Orang lelaki rambut terikat, tak masalah. Tak ada masalah. Rambut ikat ke rambut apa, tak masalah. Cuma kalau nak sembahyang, eloknya dibuka rambut. Dibuka ikatan. Buka rambut lah, buka ikatan. Tidak mesti sapu itu dengan tangan, malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebahagian seperti kain yang dibasahkan, dan memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Nak basuh boleh, nak sapu boleh di bahagian kepala. Sebab apa? Imam Syafi'i meletakkan bahawa ia adalah had wajah. Itu saja. Had muka. Sebab bahagian muka yang kita bicarakan pada tempat tumbuh rambut, tapi bila mana buka tanpa kopiah, rupanya nampak juga bahagian yang berambut ni. Jadi di sinilah yang dikatakan had yang wajib, yang mesti disapu. Tapi kalau kita nak sapu bahagian belakang pun tak ada masalah, sebab dia adalah kita anggap sebagai had bahagian muka. Itu kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lari pada orang yang tiada memakai khuf, kasut dalam kasut macam stokin. Kelima, basuh kaki dengan sampai dua buku lali. Bila mana disebut kaki sampai dua buku lali, tak ada khilaf. Semua kata itu adalah bahagian yang wajib dibasuh. Kalau orang pakai khuf, wajib dibasuh apa yang kecuali orang pakai khuf. Kalau pakai khuf, dia tak wajib basuh. Dia hanya sapu di bahagian atas dan sunat di bahagian bawah. Wajib di bahagian atas, sunat di bahagian bawah. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama ada hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Maka jika ia pakai khuf, wajib salah satu daripada dua perkara. Sapu air saja di atas khuf itu, atau basuh kedua-dua kaki. Buka khuf itu, inilah yang afdal. Buka khuf, basuh itu lagi afdal berbanding dengan basuh sapu. Habis. Yang keenam, tertib. Yakni yang dahulu didahulukan bagaimana susunan yang disebutkan. Jika seorang lupakan tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya, cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya serentak, nescaya yang boleh dipakai terangkat hadas mukanya sahaja jika ada niat di situ. Okey, baik. Kalau orang tu lupa tertib, basuh kaki, selesai. Allah lupa lah satu rukun lagi pada tertib. Tapi hang ikut aturan tu, tapi lupa rukun satu lagi tertib. Tertib tak ada apa, tuan-tuan. Tertib tu maksudnya bila hang buat ikut susunan, start pada basuh muka, tapuk tangan, kepala, kaki, itu namanya tertib. Jadi tertib tu tak ada apa. Tapi sebab apa dia masukkan dalam rukun? Nak menceritakan wajib ikut aturan. Kalau ada satu benda yang tidak diletakkan tertib di hujung, itu menandakan bahawa benda tu tidak perlu ikut aturan. Okey, contohnya memandikan mayat. Nak kena buat apa dulu?
kena buang najis dulu apa semuanya. Ada tertib tak lah kali? Ada? Tak ada kan? Ada tak ada kan? Bila tak ada maksudnya tak ada masalah, buatlah apa-apa dulu. Macam mengajarkan haji, ada tertib tak? Rukun-rukun tersebut. Ada tertib. Nak tawaf dulu boleh tak? Tengok keadaan haji lah nak buat yang macam. Kalau umrah ada tertib dah. Umrah ada tertib, kena tawaf dan juga sa'i, kemudian baru ada tertib. Kalaulah umrah tak ada tertib tuan-tuan, boleh sa'i dulu? Boleh. Boleh tawaf dulu? Boleh. Tapi bila mana nak buat haji? Okey, tengok pada orang yang pergi tawaf. Tengok dia tawaf apa? Tawaf qudum ke? Tawaf sunat ke? Tawaf ifadah ke? Tawaf apa? Tengok dulu. Okey, tawaf yang diiringi dengan sa'i, tawaf saja dan sebagainya. Yang tu kena tengok, yang tu semua kena ngaji. Cerita dia benda yang ada tertib kena ikut susunan. Tapi kalau benda tak ada tertib, boleh buat yang mana satu dulu. Tuan-tuan tengoklah kitab-kitab mana pun cerita itu. Okey. Kita nak makan nasi dulu kan minum air lah. Tertib dia macam mana? Ada tertib tak? Kencing dulu ke berak dulu? Ada tertib tak? Kencing dulu ke berak dulu? Tuan-tuan pergi bilik yang nak berak mesti kencing. Tapi kalau kencing tak semestinya berak. Jadi kalau nak berak, tertibnya mesti kencing dulu. Oh, kena ikut tertib lah. Aku ni sampai tak tahu nak kencing dulu ke nak berak dulu. Kata kena tak ikut tertib semua. Maksudnya hari tu dia sakit perut sampai tak ikut tertib. Kan? Lepas tu bila boleh tanya orang, hang sakit perut, hang ni ikut tertib ke tak ikut tertib? Kalau boleh ikut tertib, maksudnya boleh kencing dulu, lepas tu baru berak, itu maksudnya boleh tahan. Tapi kalau jenis tak ikut tertib dah, tak tahu kencing dulu ke berak dulu, yang tu memang dia tak boleh tahan, bagi dia dulu masuk jamban. Sebab tu nak masuk jamban pun tanya, hang nak berak, berak aku tak tahan ni, ikut tertib ke tak ikut? Boleh lagi ikut tertib tunggu sekejap. Kalau tak boleh ikut tertib, bagi dia dulu. Sebab apa? Hak tu jenis kencing pun tak, dia terus berak. Selalunya hak tu orang yang kena dahia lah, orang yang cerit-berit dan sebagainya. Yang tu memang tak kencing dah, dia berak lah. Ya, boleh faham lah. Senang ajak orang tua-tua, senang ajak budak-budak berak sikit. Main contoh berak pun tak apa. Ajak budak-budak tu dia fikir, berak dulu ke kencing dulu lah. Dia mula fikir tu tak tahu nak kata. Baik. Sekiranya ada 4 orang basuh 4 anggota. 4 orang basuh anggota serentak. Upah orang. Seorang basuh muka, seorang basuh tangan, seorang sapu kepala, seorang basuh kaki. Yang hanya diterima pakai iaitu basuh muka sahaja jika ada niat situ. Kalau tak ada niat, semua tak terima pakai. Tetapi sebaliknya, jika seorang itu menyelam dalam air serta berniat wuduk, nescaya memadai ia dan sah wuduknya sekalipun ia tidak diam lama di dalam air itu, kerana ada tertib berapa lahzah, berapa detik yang sedikit, yang singkat. Kalau dia ambil wuduk, dia selam, selam, lepas tu naik. Semua tu kalau dia terjun tadi dengan niat, dia naik, dah dianggap sebagai dia telah berwuduk secara keseluruhannya. Selesai. Yang tu kerana apa? Kerana dia setiap rukun, setiap anggota yang dibasuh itu dengan cara ada tertibnya juga. Sebab apa? Tertibnya hanya beberapa detik saja. Lepas pada muka, tangan, lepas tangan, kaki, lepas tangan, kepala, lepas kepala, kaki. Sebab dia ada tertib, dia terjun sekali, muka dah basah, tangan dah basah, kepala dah basah, kaki dah basah, terus naik, tak salah. Tapi yang basuh 4 orang upah tadi, 4 orang upah tadi, kadang-kadang ada yang terlambat, ada yang kemudian, maka yang hanya dikira hanya start pada
muka saja sah, yang lain semua kena basuh selepas pada muka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada apa soalan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 27 Ogos 2023. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.